Okey. Dan kenapa saya mohon supaya anda menunggu engulfing? Kerana dalam engulfing akan terbentuk salah satu daripada EL2 atau EL6 di smaller time frame. Alright, so kita akan ada double konfirmasi. Kita akan ada double konfirmasi. Contoh, kalau kita lihat contoh, awak ada orang suka scalping, ada orang suka intraday. Okey, ini ada satu contoh yang baik lah. Okay, di sini. Right? Market ni dia buat ABC, ABC, always ABC. So ini adalah last dalam situasi zombie yang terakhir. Okay, ini adalah last zombie. So zombie ini dimatikan. Bila zombie ini dimatikan, dalam masa yang sama dia adalah merupakan CB1. So 2 in 1 lah. Jadi 2 in 1 lah. So saya kata kalau nak pancung terus boleh. Sebab apa? Sebab di sini sudah ada CB1 up ya. Okey, tetapi dia punya risiko tetap ada. Sebab apa? Sebab market ini adalah base pada probability, alright, kebarangkalian. Saya mohon kata, kalau kata nak buy, biar dia berlaku engulf. Dia berlaku engulf terlebih dahulu. Kenapa saya perlukan engulf? Kerana dalam engulf akan ada EL2 atau EL6 di smaller time frame. Akan ada EL2 atau EL6 di smaller time frame. So, kalau kita duduk di sini, kita pergi ke M5 minit. Kita akan dapati ini. Ini. Kesan daripada engulf di 15, dia telah membuka jalan menjadi EL2 di smaller time frame. Itu cara yang betul untuk menggunakan ABC dan juga zone B. Ya, kita tak pernah cakap pancung. Pancung ini option yang terakhir sekali bila kita dah tak nampak apa-apa. Tetapi kalau kita faham untuk setiap pembentukan candle, dia akan memberikan dua je pattern, iaitu EL2 atau EL6. Pattern yang kita nak adalah engulfing. Engulfing akan membentuk EL2 atau EL6. So, saya bagi contoh yang lain. Nampak market naik, alhamdulillah lah pada mereka yang buy. Saya kata di kawasan H4 ada zone B. Dan saya kata kalau kita nak secure, kalau kita pancung terpulang, ni duit masing-masing. Tapi saya berikan satu kaedah yang mana anda selamat, saya pun selamat untuk menjawab. Sebab saya dah beritahu, paling kurang biar dia berlaku engulf. Bila dia berlaku engulf, secara tidak langsung di smaller time frame, dia akan support bigger time frame. Bigger time frame dah berlaku engulf, diikuti dengan EL2 atau EL6 di smaller time frame. So kita pergi kepada H1. So di sini dia akan berlaku EL2 atau EL6. So engulfing di H4 ni akan membentuk EL2 atau EL6 di smaller time frame. Itu lebih selamat untuk digunakan. Baik, now kita tengok lagi ya, saya contoh ya. Ini ada satu zombie. Ya, ini ada satu zombie. Zombie ni bagus, baik, dan kita ukur dia punya Fibonacci dan sebagainya. Punca jatuhan ada di sini ada dominant break. Buat satu penarikan Fibonacci, oh dia sampai di sini saja. Kemudian dia buat lagi satu penaikan dan di sini ada another dominant break. Okey, buat satu lagi jatuhan. Jadi satu lagi dominant break. Dia duduk di tempat yang baik. 4, 2, 3. Cikgu tak nampak ada gambar cikgu kat atas. Gambar saya. Gambar saya. Kat mana gambar saya? Sekejap .
Boleh move sendiri. Oh, move lah bosku. Move. Saya dah move lah. Okey, ini adalah apa ni 4, 2, 3. 2 kali jatuhan, 2 kali tarik, dia sampai zon yang baik. Di kawasan mana? Kawasan zon B. So, jaga-jaga nanti jatuh sini. So, di sini kalau kita lihat ada satu zon B. Sama kan? Zon B di H4, zon B di H1. Okey. Saya kata apa? Kalau kita nak pancung, silakan. Tak ada siapa marah. Sebab apa? Sebab tak ada orang kawal tangan kita untuk ambil bar. Bahkan ada beberapa kriteria lain which is menunjukkan situasi itu adalah fullback. Tak apa kita nak yang apa orang kata yang di akar. Kita boleh bar, tak ada masalah. Tapi saya cerita soal daripada segi disiplin sebagai trader, paling kurang tunggu dia berlaku engulf di H4. Paling kurang tunggu dia berlaku engulf. Sebab engulf akan memberikan satu daripada FMCBR, iaitu EL2 dengan EL6. Iaitu ada di sini, iaitu EL2. Dua time frame berada dalam situasi bull. Engulfing berlaku di bigger time frame. Break, support and resistance CB1 atau EL6 kalau jadi EL6 di smaller time frame. Okey. You akan nampak bagaimana kita menggunakan B zone A, B, C dalam situasi win, bukan situasi loss. Dalam situasi win, ya. Baik. Now, sekarang nampak. Nampak market ni semalam lagi saya dah beritahu sabar. Saya mute dulu. Siapa tu? Sabar. Semalam lagi saya beritahu bila zombie ni saya kata banyak kali dia test ni, apa hal ni dia test banyak kali, ternyata pagi tadi dia break up. Once dia break up, saya kata apa? Cari situasi B inverted. Kalau you nak buy terus di situ, okey. Tak ada masalah. Tapi kita nak win situation, paling kurang tunggulah. Kalau bolehlah, kalau ada kesabaran sikit, dia ada jadi engulf. Cukup lah. Itu saja saya pohon. Itu saja. Baik. Kita tengok pula ya. Di sini dia buat A, B, C. Okey, dia ada zone B. Tapi dalam kes ini, dia tinggal shadow. Dia tak buat engulf. Apa cerita? So, saya kata, dalam situasi tak ada engulf, ni, okay, kita cari data yang kecil, B, ni EL6. Nampak? Dia akan jadi EL6. Iaitu A, B dan C. Okay, now, mari kita benda ni refresh, tapi saya tahu ramai orang yang terlepas pandang, tapi saya tak salahkan Cikgu Bahar. Cikgu Bahar pasti ada beritahu banyak kali tentang zombie. Tapi bagaimana cara kita nak terima dan lekat dalam kita punya kepala. Bolehkah kita guna di smaller time frame? Boleh. Bolehkah kita guna di intermediate time frame? Boleh. Bolehkah kita guna di bigger time frame? Lagi boleh. Baik, now let's say kita marking di bigger time frame. Kita marking di bigger time frame. Ini adalah A, B, C ya. A, B, C. So zombie ada di mana? Zombie ada di sini. Right. Market datang sebagai retest di bigger time frame. Inilah kita dah marking datang bigger time frame. Right. Di week. So kita check di daily. Apa kita nak di daily? Engulf.
Kita nak apa? Engulf. Sebab dengan engulfnya di Delhi akan ada EL2 confirm di H4. Kita nak engulf. Ini kalau orang menggunakan time frame besar sebagai swing. Ini kalau cakap apa ni scalper tak payahlah. Tak perlulah. Ni. Bila market ni sampai daily, kita perlukan engulf. Engulf. Bila engulf hari ini dah berlaku engulf, daily dah berlaku engulf, bermaksudnya DH4 akan berlaku EL2 buy, iaitu break CB di sini. Engulf di daily akan memberikan EL2 buy. Dua time frame you ada. Tiga time frame. H4 bagi EL2. Daily bagi engulf. You nak cari sell lagi ya? Benda basic tapi cukup powerful. B-zone saja. B-zone saja. Ni. Kan katalah kita marking di daily pada DH4 pula. Ini ada zone B. Alright. Ini kena mati dulu sebagai engulf. Dia tak berlaku, dia naik. Tapi yang ini engulf. Dia ni H4 engulf. Bermaksud DH1 akan berlaku EL2. Ni. Faham ini saja anda dah boleh kontrol market sebenarnya. Dengan zombie sahaja. Kalau dia tak berlaku engulf, bermaksudnya semula time frame pun tak ready untuk beri EL2 atau CB1 break. Sebab tu tak berlaku engulf di bigger time frame. Ada faham ke? Siam semua ni? Faham cikgu. Jangan takut, saya tak marah. Tapi cara memang macam inilah. Kan? Faham. Kita pun bukanlah kata nak begitu serius kan, santai-santai lah. Kena basuh malam ni pada Faham berat. cikgu. Faham cikgu. Begitu. So, Faham, cikgu, benda ni faham. nampak basic. Basic. Tapi kenapa tak boleh nak menguasai benda ni? Sedangkan cikgu pada pun mulut dah berbuih lah. Tapi saya tahu satu. Iaitu kurangnya kesabaran. Kurangnya kesabaran. Baik. Basic tinggalkan 3. Ya betul, basic. Memang basic. So now kita lihat di area sini. Dan kita dah beritahu. Kalau di H4 ni, dia akan berlaku engulf, iaitu matikan candle merah. Maka kita pun dah beritahu H1 akan berlaku CB1 break. Kalau dia belum berlaku, maknanya dia belum ready lah. Dia belum ready ya. Baik, katakanlah untuk malam ini ya, katakan di 15 minit. Ramai daripada kita suka buat apa ni scalping ya, scalping. Baik. Base pada sini okey, market ini naiklah, market ini naik. Kita menunggu breakout jadi kita boleh buy. Tapi andai kata buying tak berlaku, apa berlaku dekat 15? Itu kita nak kena tahu. Pertama sekali, zombie, mana zombie? A, B, C. Banyak kali di sini dites. Banyak kali dia dites. Tak lepas. Ya? Jangan tanya saya kenapa tak lepas. Tapi andailah ya, di sini berlaku engulf. Automatik you akan tahu di 5 minit berlaku CP1 break.
Di kawasan mana? Di kawasan bumbung. Tengok. Pergi ke 5 minit. Automatik. Tak perlu saya nak beritahu apa setup yang berlaku. Automatik ia akan tahu. Bila berlaku inggah di kawasan zombie, apa berlaku dekat smaller time frame. Sekarang dia tak bagi. Maksudnya inggah tak berlaku. Dekat 15 minit. Dia belum berlaku inggah. Nah, you nak salahkan siapa? Saya tak nampak setup. Macam mana you boleh tak nampak setup? Macam mana you boleh tak nampak setup? Nampak? Dia tak berlaku inggah. Bermaksudnya 5 minit pun tak berlaku. CB satu break. Okay? Okey lah. Jangan tension. Tapi memang macam tu. Sebab apa? Bila kita belajar nak bagi tekanan tu. Sebab bukan nak marah. Supaya lekat. Dia cikgu Zul marah tu ini. Masuk tak ikut rule. Kenapa tak ikut rule? Yalah. Orang cari engulfing. Dan di sebalik engulfing tu ada pattern berlaku di smaller time frame. Minum dulu. Okey. Wait on. Okey, alright. Itu basic refresh menggunakan A, B, C, zombie dan bagaimana kita nak ambil di zombie. Sebab ramai orang suka pancung. Dan suka pancung ni, saya tak ada nak kata salah. Tak ada nak kata salah betul. Sebab apa? Sebab dia ada reason dia sendiri dia pancung. Cuma kalau orang baru masuk dan ikut style tu without knowing the reason kenapa dia pancung, habis lah. Dan kita nak beritahu ada pembentukan pattern di sebalik inggah. Itu je. Pilihan di tangan anda. Pilihan di tangan anda. Awi, kena sampai tu. Tak adalah nak bagi anda ingat, nanya betul, nak bagi anda ingat dia. Itu je, nak bagi anda lekat bahawa benda ni. Okay, now. Contoh okay, now ada yang tanya. EL8 ni macam mana? EL8 adalah merupakan situasi enggaf yang fail. Okay. Kenapa dia fail? Kenapa dia fail? Itu ada reason dia juga tu. Kenapa dia fail? Okey, mari kita tengok Situasi EL8 yang fail bila mana tidak berlaku EL2 di smaller time frame. Tadi saya kata akan berlaku EL2 di di smaller time frame bila berlaku inggaf kan. EL8 berlaku kerap kali berlaku bila EL2 tak berlaku. Contoh, okey macam ni. Sebenarnya, okey contoh macam ni Okey, now. Ni dah inggaf. Alright, inggaf. Bila inggaf, ramai orang nak buy. Tapi dalam masa yang sama, dia diinggafkan balik dengan sell mode. Alright, buy matikan candle bull matikan candle bear, tiba-tiba dia matikan balik. Dalam kes ni EL2 tak berlaku di smaller time frame. Mari kita tengok. H1 berlaku jugalah. Kat mana sini berlaku jugalah. Dalam kes ni berlaku fail lah. Alright. EL2 tu fail lah. Maksudnya berlaku inggaf sama juga berlaku EL2 di smaller time frame dan dimatikan balik. Itu adalah situasi bila mana berlaku EL8.
Tapi banyak juga kes yang kita nak kena check lah ya. Bila mana kita nak ambil tu, sepertinya Fibo sendiri dah sampai ke belum, 3 root, saya tak pernah lupa ya. Ini dah break CB, dan buatlah penarikan Fibonacci di ada sini. Okey. Sebelum sampai ke 423 tu, right? Di sini berlaku inggah. Tapi market masih lagi dalam situasi nak buat divergent. Ya, market masih dalam situasi buat divergent, dan juga ini adalah low yang sebelum divergent belum berlaku selagi mana tidak ada new low. So barulah berlaku divergent. Benda ni kita refresh nanti. Alright, kita refresh balik benda-benda yang macam ni. Alright. Refresh. Apa beza IL15 tipu-tipu lagi ni? Mana IL15 tipu-tipu? Dah break lah bosku. Right? Inggah berlaku di H4 ni. Okay. So inggah berlaku di H4. H1 dah berlaku, CB1 break. Right? So dan ini disokong dengan IL8 di kawasan ni. Hingga dimatikan balik dan dia berada di sini. So, boleh saya katakan, saya memang menunggu buying lah. Dan ramai tengah selling, tapi saya dah beritahu iaitu di sini ada zone IL8. So, zone IL8 ini hati-hati. Lepas tu ada juga di sini. Alright, di sini sudah pun berlaku satu break di atas lah. Alright, so tak ada masalah kalau dia nak retest. Tetapi kita tengok balik. Okey. Cikgu, EL1 boleh ke diganti dengan level 5? EL1 diganti dengan level 5 tu saya tak faham. Apa beza EL8 dengan EL6 inverted? EL6 inverted dengan EL8 ini dia nampak lebih kurang sama. Alright. Cuma EL8 ini dia khusus untuk inggah. Kau inggaf aku inggaf kau balik, yang second inggaf itu diikut. Alright. Cuma kalau EL6 macam ni kan. Macam ni dia inggaf. Lepas tu aku inggaf engkau inggaf aku balik, yang second ini kita ambil sebagai real punya arah. The first one bear trap, yang second one is the real one. Alright. The first one is bear trap, the second one is the real one. Okay. Baik, dalam kes ini kebetulan dia adalah merupakan A, B, C dan dia menjadi inverted. Dalam kes ini, ada setengah kes dia tak berlaku inggaf. Okey, contohnya kalau kita lihat EL6 inverted mana EL6 inverted? Okey, contoh sini. Seperti ini kalau kita tengok, dia buat A, dia buat B, dia buat C, kemudian dia naik. Sepatutnya zone ini adalah zone untuk sell. Tetapi zone untuk sell ini dimatikan. So ini menjadi inverted, dia menjadi buy. Dan dia bukannya menjadi EL8 kerana apa? Dia bukan sebelah-sebelah. Bukannya aku mati kau mati aku mati kau balik. No. Dia ambil masa, which is kadang-kadang sampai 3-4 batang candle dan baru dia break balik. Tetapi kalau action itu berlaku dalam kondisi 1 to 1 dan datang balik macam ini, 1 to 1 ini EL8. Alright, ini EL8. Alright, dan ini juga EL8. Alright, kau mati aku mati kau balik. Alright. Tetapi kalau dia ambil banyak situasi candle, itu lebih kepada EL6 lah. Counter balik. Ya betul, AP. Counter balik dia. UJ ada contoh H1 Ingat, MMB. Okey, cuba kita tengok. Oh, Maliki. Oi, Maliki pun ada. Apa khabar cikgu? H1.
H1 Inggaf, H1 Inggaf, contoh Inggaf 15 break CB. H1 Inggaf 15 minit break CB. Oh ni ha. Alright, betul lah. Okey ni, cantik ni. Memang cantik lah. Ini adalah kawasan zombie. Alright, ini adalah kawasan zombie yang baik. Tak sampai ya. Mungkin dia ada sini kot. Mungkin dia ada sini. Okey, zombie yang baik. Okey, baik tak baik dia pun bukan yang boleh guna mata kasar je. Kan? Kita kena ukur ini adalah CB1 break. Break CB kan? Break CB. Ini adalah break CB. Break. Kemudian bawah sini ada dominant break. Ada dominant break. Jangan tarik sini ya. Jangan. Cari dominan yang datang lebih dahulu. So dia duduk di zone 161. Alright. Duduk di zone 161. Okey. Saya kata nak sell. Oh, ada zone baik ni, sell lah. Alright. Kita kena tunggu something. Bila kita nampak saja berlaku, ada ni lah. Ada berlaku engulfing lah. Kita kata kan, ada satu engulfing lah berlaku. Kena ingat, bila engulfing berlaku, maksudnya 15 berlaku CB1 break. Di sini. Wow, mantap bosku, mantap sangat. Terus kita cari. Ini adalah zombie inverted. Okay? Sebab apa? Dia memerlukan beberapa batang candle yang datang dan baru dia nak sell. Baru dia nak bolos lah. Baik. Bila situasi gini kita kata alright. Di sini nampak macam ada shadow. You kata kan? Okay. Kalau ada shadow, dia relate dengan ABC. Kalau ada engulf, dia relate dengan EL2. Ini nampak macam ada shadow ni kat atas ni. Panggil apa? Spinning bottom. Spinning bottom. Spinning top. Ataupun dia panggil spinning, mana boleh top? Spinning bottom. Atas shooting star. Ataupun apalah. Saya pun lupa lah. Benda-benda yang macam tu lah. Nama-nama lah. So, base pada sini kita pergi ke 15. Kita cari apa? EL2 dengan EL6. So, di sini ada EF. Hanging man. Pandai pun. Hanging man. Boleh lah tu. So, ni ada apa? Kita boleh nampak. Berlaku satunya. Berlaku EL2. Okey, ni berlaku EL2. Breakout. Dan di sini ada ABC. Another zombie inverted yang dimatikan. Alright. ABC dia buat new high. Nampak dia buat new high. Dia buat new high. ABC, kalau kita tengok dekat line chart, kita boleh nampak. Alright. Dia buat ABC, dimatikan, datang balik sini. So, tengok di sini pula. Oh, engulf. Oh, ini confirm EL2 lah di 1 minit. Right. Terus turun. Ini ada candle flat sikit. Open and close dia. Tak sama. Saya rasa sini ada bear lah. Alright. Turun. Okay. Begitulah seterusnya. Very easy. Contoh juga di sini. Nampak? Alright, nampak di sini. Di bawah sini ada kawasan support and resistance. Support and resistance. Market memang tengah naik, bosku. Breakout di sini, breakout di sini, breakout lagi di sini, memang tengah naik. Di bawah sini terdapat engulf. Bukan kita nak masuk terus, kita check dulu 15 minit. Ada berlaku apa? EL2 kesan daripada engulfing di H1. Engulfing di H1. Kesan dia adalah EL2 di smaller time. Alright. Practice bosku. Practice. Tidak ada yang perfect melainkan practice. Alright.
praktis sahaja yang boleh buat dia jadi perfect. Alright, dah tengok sebab dan kenapa FMCBR boleh meletakkan benda ini statistik dia win ratio lebih tinggi daripada loss. Memang okey, you sendiri yang kena judge benda ni, buat backtest, tengok. Alright. Okey. Kita pergi ke tak boleh pergi banyak-banyak pasal kita dalam situasi refresh. Kita kena betul-betul pegang. Ya. Tak boleh kata masuk lupa. Sebab kita refresh yang benda dah beritahu. Masih ada lagi halalan. Masih ada lagi yang tak nampak. Alright. Now, contoh kita pergi kepada UCAD pula. UCAD. Ya. UCAD. Okey. Mana pergi UCAD ni? UCAD nak pergi mana? Okey. Daily kata apa? Okey, daily kata apa? Right. Sama sekali ukur. Wajib kena ukur. Ada satu CB1 break. Buat pengukuran daripada sini. Tarik daripada sini. Okey. Dia menunjukkan situasi macam ada ruang lagi ke bawah ni. Nampak Macam ada ruang lagi ke bawah ni. Okey. Dan market ini naik. Okey. Ada CB1? Tak ada. So, kenaikan adalah berasaskan kepada pullback tanpa CB. So, tapi kita nampak sini ada zombie. Okey, ini ada zombie. Situ ada zombie. Okey, kita pergi kepada H4. Bila kita pergi ke H4, kita dapati di sini dia buat triple bottom. Saya menunggu divergent, tapi dia buat triple bottom. Okey. 3 kali bottom dia buat. 1, 2, 3. Saya nunggu divergent, dia buat triple bottom. So, check mana price yang paling rendah untuk ambil sebagai lower. Mana price paling rendah ni? Sama je ni. Okey, kita tengok dia punya open bull. Open 24607. Open bull 24610. 24607. Oh, ini 07. Ini 10. Ini 07. Ini lagi rendah. So, di sini ada break CB. Buatlah satu penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke sini. Okay. Okay. Now dia berada di zon 161, 261, tendensi ke 423. Pergi balik ke daily tadi. Okey, sekarang dia sangkut di 261, tendensi dia adalah ke 423. Now, di H1 kita tengok, di H4 kita tengok berlaku engulfing. Kalau saya, saya tak ambil sell. Kenapa? Saya lawan trend. Okey, saya lawan trend. Sebab trend masih nak menuju ke atas. Apa saya buat? Saya cari di mana ending pullback, saya boleh ambil kondisi buy, follow. Now, tengok pula kepada AO. AO tunjuk apa? AO tunjuk convergent. Alright, which is apa? Convergent merujuk situasi market ni belum settle lagi, bosku. Belum settle. Market ini turun untuk buat pullback dan juga akan buat new low. Now, pilihan di tangan anda, you nak ambil yang pullback ni ke atau you nak tunggu pullback nak ambil buy? Pilihan anda, orang lain tak boleh nak paksa. Situasi merujuk kepada di sini tidak terdapat sebarang CB. Bermaksud every engulfing yang berlaku di sini berlaku engulf, very good.
di sini berlaku inggaf. Very good. Di 15 minit adalah CB1 break. Dua time frame merujuk kepada pullback. Ini ada CB1 break. Dan di sini nampaknya seperti berlaku dominant break. Alright. Now, base pada sini, kita ambil dulu dominant. Kita tarik pada sini. Saya bagi peluang market ni jatuh sampai sini saja. Pergi kepada apa hal malam ni kan? Aduh. Semua tak bagus. Network tak bagus. FB pun tak bagus. Zoom pun kandas. Okay. Now, di sini berlaku penurunan. Kita akan ambil cari situasi buy di mana ending kepada pullback. Ingat, lawan ni. Kalau you sell, you lawan ni. Sebab apa? Di sini ada convergence. Bila convergence, whatever yang turun is a pullback to go more high. Alright? Pilihan di tangan anda, nak lawan trend boleh, nak ikut scalping boleh, tapi ingat, yang lawan biasanya mati. Alright? Tapi kalau pandai lari, insya-Allah boleh. Lebih baik kita tunggu buy di sini kerana di sini tak ada CB, so whatever yang naik, of course dia akan buat new high. Itu lebih selamat. Okay? Itu lebih selamat. Okay. Itu adalah untuk ni, tengok pada JJ. Sikit tentang JJ. JJ ni kalau kita tengok jatuhan dia ni dah pun sampai di ni ada satu break CB1 dia ada sini. Kemudian buat penarikan Fibonacci daripada sini dan di sini adalah kawasan 161. Dalam masa yang sama dia adalah zombie. Jan. Ni. Kalau tanya macam mana nak cari zombie yang baik, macam ni lah. Kita buat satu penarikan Fibonacci, kita cek di mana situasi 161, 261 dan only kita akan tengok, oh ada zombie di situ. Bila ada zombie di situ, apa kita buat? Kita cari kalau ada inggaf. Ya. Bila kita cari kalau ada inggaf, kita dapati berlaku engulfing di sini. Maksudnya di H1 ada CB1 break. Tetapi AO ini satu hal pula sebab apa? Dia berlaku convergent untuk jatuh sebab apa? Jatuhan ini belum selesai, dia akan buat satu pullback dan dia akan ada new low. Sama seperti berlaku di Yukat. Yukat tengah naik, berlaku pullback turun untuk naik. Berlaku di DJ. DJ ada zombie yang baik, boleh buat counter buy. Tapi ingat, buy ini subjek kepada pullback sahaja. Sebab AO tunjuk convergent. AO tak tunjuk divergent. Convergent adalah hentian sementara untuk dia buat pullback sampai di pada ending dia akan buat new low. Dia akan buat. Now, kat manakah tempat yang dijangka untuk menjadi pullback? Di sini sudah ada inggaf, pergi ke H1. H1 sudah ada CB1 break. Nampak Di sini ada CB1 break. Sini ada CB1 break. Buat penarikan di sini. Target kita sekadar 161 cukup. Kalau nak ambil benda yang beresiko, ambil sikit-sikit. Jangan nak ambil tamak. Takut nanti terbelahak. Kalau nak ambil pullback, jangan ambil tamak. Ambil sekadar di tempatnya yang terbaik. 161 tunjuk di sini ada base. Di sini ada resistance. Makanya di sini adalah untuk sell. Dah jadi macam orang jual ubat lah.
Mari. Okey. Okey, good. So, boleh nampak bagaimana kita rencana kita punya trading plan. Dia tak susah. Ya, dia tak susah. Yang penting ada arah jangan lawan, arah diberi oleh satunya diberi oleh AO dan juga oleh CB, jangan lawan dan juga ambil di mana ending pullback, kita follow balik. Apa jadi pada gold? Gold dah beritahu tadi, di sini akan berlaku CB1 break. Nah, di sini berlaku penurunan. Itu biasa, bosku. Takkan kita nak buy di sini? Of course lah kita tunggu di bawah. Di manakah bawah ini? Ini dinamakan sebagai pullback tanpa CB. Sebab dia jatuh dengan straight. Bila ada satu kenaikan, lepas itu tiba-tiba berlaku jatuhan drop yang tajam, dia tak mewakili situasi perubahan trend. Sebab dia kalau nak berubah trend, dia ada pattern dia. Dia ada pattern dia. Dia buat head and shoulder, dia buat divergent, dia buat double top. Kalau dia jenis jatuh, naik sharp, jatuh sharp, more to manipulate market. So, di sini kita cari di mana punca dia. Punca dia ada di mana? Punca dia ada. Belum lagi ada di sini. Kita lihat di sini. Kenapa? Sebab di sini sudah berlaku engulf. Di 15 minit sudah berlaku engulf. Maksudnya dia ada di 15 minit. So, 15 minit. Di 5 minit. So, di sini sudah pun berlaku CB1 break. Dan di sini sudah ada dominant break. Dan wajiblah dia akan buat pullback. Wajib. Dia kena buat pullback. Now, lihat situasi AO. AO masih lagi ke situasi menaik. So, of course, lepas menaik, dia kena buat pullback. So, di manakah ending pullback? Itu yang penting. Itu yang penting. So, now, kita lihat di sini. Sama level kah ini? Ini close dia 4123. Ini open dia 4123. So, ini sama. So, tak ada break. Kita kena tunggu candle ni. Kena tunggu candle ni. Katakanlah candle ni candle bear, memang dia breakout, you just tarik saja daripada sini sampai ke atas dan you target lah di manakah possibility market ini akan berakhir. Alright. Now, bolehkah saya terus buy di sini? No, tunggu. Saya dah beritahu paling kurang biarlah berlaku engulf. Paling kurang. Kenapa di sini? Di sini ada zombie juga yang baik. Yang baik. Contoh ya. Tengok di sini. Kalau dia nak turun lagi, okey, kita tarik di sini. Belum habis lagi ni masa ni. Ada lagi lebih kurang dalam 1 minit lagi. 1 minit lagi. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey. So, ini adalah zone yang kita mahulah. Dia ada sini. Okey. Now, sekarang ni dah breakout kan? Jelas lah. Ini maksudnya apa? Of course, di 15 akan berlaku engulf ni tadilah. Berlaku engulf tadi. So, di sini akan berlaku dominant dan juga break CB. Ini target kita. Ini target kita. Alright, di sini ada zone lah, ada zone yang baik lah. So now di sini target kita. Nah, target kita boleh kita buy terus tak boleh. Tunggu engulfing paling kurang. Itu adalah paling kurang. Kalau kita nak lebih secure, tunggu CB1 break. Dia begitu ya. Okay, so sampai di sini kita akan lihat DH4 apa ni DH1. Okay, DH1 dia ada di area sinilah, kecil sangat. Okey, saya besarkan. Okey. Kebarangkalian dia ada di area dari situ. Okey. Alright, saya dah beritahu gold ini saya menunggu breakout dia punya ni zombie ni.
zombie ni. Saya nak tunggu breakout zombie ni. Masa ni saya tak nak buat apa-apa. Alright, saya tunggu breakout zombie tu. Okay. Gold H4, Gold H4, AO membentuk apa? Gold H4, AO membentuk apa? Apa bentuk dia ni? Jam. Apa bentuk dia? Apa bentuk dia? Okey. Saya beritahu. Berlaku satu kenaikan yang agak drastik dan di hujung di sini ada berlaku divergence sama bukit. Alright, dan ini memberikan komplit satu wave. Sebab apa? Setiap bila berlaku divergence sama bukit, berlaku saja divergence sama bukit, it show that the completion of one major wave. So ini akan menjadi satu major wave. Okeylah kita kata, nak kata satu ke A ke, tak apa. Okey, tak ada masalah. Katakanlah kita labeling dia sebagai satu. Maknanya yang ini akan jadi dua, yang ini naik nak jadi tiga. Tapi katalah kita labeling dia adalah A lah. Maksudnya yang turun selepas A adalah B. Dan ending kepada B adalah C. C. Okay. Now, structure di C ni kita kata ada satu, dua, tiga. Ini bukan divergent lah. You jangan cakap ini divergent lah. 4, 5. Then only you akan nampak divergence sama bukit bila mana price buat new high. Itu kalau you kata ini A, ini B. Kalau you kata ini 1, ini 2, ini 3, 3 baru nak lengkap. Kalau C, C baru nak lengkap. Sekarang dia berada di wave pasal nombor 4. Yang kompleks ni, yang susah nak dibaca, yang makan orang banyak sekarang ni, dia berada di wave nombor 4. Dan dia sedang menuju yang kelima. Dia sedang menuju yang kelima. Kelima apa? Kelima dalam C. Kalau you kata daripada sini adalah A, ini B, ini C, C apa ni 5 dalam C. Kalau you kata ini 1, ini 2, ini 3, 5 dalam 3. Tapi dia sebenarnya 1 ke? Dia sebenarnya A ke? 1 ke? C ke? 3 ke? Itu cerita lain pula. Cerita dia kena lihat daripada keseluruhan. Alright, kena lihat daripada keseluruhan. Okay. Kalau kita lihat kepada daily, di sini ada satu structure, di sini ada satu structure, di sini ada satu structure besar, which is ABC. Kemudian di sini ada satu structure, di sini ada satu structure, dan di sini ada satu structure. Okay. Base pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 ni kita kalau kita tengok di sini. Dia ada daripada bawah sekali ini satu lupa nak buat. Okey. Kalau ini adalah A, kalau ini adalah A, yang turun A, B, C ini adalah B lah. Dan after B, kalau kita nak pergi ke after B, dia adalah C. So kalau kita lihat kepada dia buat sepertinya
A, B, C, D, E. Dalam channel ni, makanya kalau kita nak kita berada dalam fasa C. Okey, itu fasa C. Now, daripada sini ada pengukurannya masing-masing. Okey, ada pengukuran dia masing-masing. Baik, yang pertama, daripada sini ada double bottom. Bila berlaku double bottom, bucket ini naik dan memecahkan rintangan di situ. Buat penarikan daripada rintangan ini, yang pecah ni, daripada sini sampai ke low. Dan kita sedang menunggu, memerhatikan keupayaan market untuk pergi kepada A, B. Saya nak ke sini sebenarnya. Alright. Which is di sini adalah 423. Ada support yang baik di atas. 1, 2, 3. Saya nak ke sini. Walaupun orang kata gila apa. Tak yakin. It's okay. Tak ada masalah. Dia cuma adalah target. Dia cuma adalah target. Okay. So, kalau kita tengok kepada sini, ini adalah target saya. Okay, saya nak market ni naik sampai ke sini dan barulah saya nak dia jatuh. Kenapa pula dia jatuh? Sebab di sini telah membentuk satu complete jatuhan. Which is dia ada A, dia ada B, dia ada C. Lepas tu dia naik A, B, C. So, kalau saya punya fokus, ini adalah A besar. Ini adalah B besar. Okay. A, B. A, B, C, B. B besar. Dan saya nak C besar. Kat mana C besar? Kat mana C besar? C besar punca dia adalah di sini. Situasi break CB di sini. Buat penarikan di sini. Sampai ke sini. C besar saya ada di sini. Lebih kurang. Okey, kalau kita tengok dekat week atau month. Ni. C besar saya ada di sini. Ni. 261 punya hujung. Monthly punya support. Ini kosong. Kosong. Tak ada support lagi. Ini belum lagi di touch. Belum ada yang test dia. Fresh lagi dia. So saya nak dia A, lepas tu A, B, C, B. Saya nak dia jatuh sini. Dan ini adalah kategori pullback A, B, C. Kenapa? Kerana di sini adalah convergent. Jatuhan adalah pullback. Then saya nak new high to the moon daripada sini. Saya nak to the moon daripada situ. Barulah dia berlaku new high untuk membentuk divergent. Okay? So, kalau tanya saya, di manakah fokus goal, H4, daily, weekly, itu adalah fokus saya. So, sekarang ni, nak buy? No, sabar dulu. Kerana saya mau tunggu berlaku complete income di H4. Yang baru saya akan ambil posisi buy. Tengok di 15 minit.
Bukan 15 minit, 5 minit tadi. Sudah sampai ke belum? Belum lagi. Belum sampai lagi, di ada sini. Okay. Okay, alright. 20K floating. Aduh. BTC lain macam dropnya, ya Allah. Hai. C lebih pendek dari A. Mana C lebih pendek dari A pula, bosku? Tengok, C lebih pendek dari A. Kita tengok. C ni lebih pendek daripada A. Lebih kurang sama lah tu, bosku. Lebih kurang sama lah tu. Okey, alright. Saya ambil lagi satu dua dan kita ni lah sebab apa? Sebab belasah dah. Apa lagi nak kan? Belasah dah. Itulah. Refresh tu penting tapi dalam konteks positif ya. Nak bagi ingat ya kenapa berlaku inggap, apa pattern yang berlaku selepas berlaku inggap. So semua tu ada makna dia lah. Now EA, saya rasa ada EA ni. EA ni. Okey, kita ambil week tengok EA. Week EA ni tidak membantu untuk sebarang kenaikan sebab bagi saya situasi ni jelas di sini tidak ada CB ya, kosong. Right? Dan kenaikan ini hanya sekadar pullback sebab dia tak punya CB1. Jelas berlaku jatuhan. Daily. Okey, kita tengok. It's a very interesting sebenarnya kalau kita nak tengok kepada situasi market menggunakan CB1 saja. So kita tengok di sini jatuhan ini jelas itu adalah satu, tetapi 1 dan 2 amat clear cut dia punya pergerakan dia dan dia memberikan 3 ni adalah convergent lah. 3 ni adalah convergent lah. Jelas lah memang. So kita boleh katakan yang naik ini adalah pullback. Yang naik ini adalah pullback. So kenapa dia tinggi? Okey, ini adalah satu daripada kaedah iaitu hidden divergence. Hidden divergence. So selepas tu apa maksudnya hidden divergence? Continuation trend. Daripada trend jatuh, dia berlaku hidden divergence. Ini hidden divergence. Kemudian, saya boleh katakan jatuhan ini pasti untuk membentuk new low so that akan berlaku divergence di 2 lembah yang berbeza. Alright, new low confirm new low. Itu untuk day lah, confirm new low. Baik. Now, situasi dia adalah di manakah situasi untuk sell? Kadang-kadang kita dah confirm benda tu adalah untuk buat new low, di manakah situasi terbaik untuk pengambilan sell. So, di sini kita nampak ada satu jatuhan dan ada berlaku pullback. Di sini cari punca naik. Saya memang macam tu. Anda akan nampak saya buat benda sama je. Cari punca naik. Punca naik adalah situasi di daily tak ada CB ya. Ini baru berlaku inggap. Ini bukan CB, ini bukan CB sebab di sini new low. Kita boleh tengok di sini berlaku new low dan dia baru berlaku IB iaitu engulfing. So kena cari punca naik. Punca naik dia ada di H4.
Punca naik dia ada di H4. Mana punca naik dia? Punca naik dia ada di H4. So di sini sudah berlaku CB1 break. Buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke low lah. Tak boleh kat sini ya. Pasal apa? Ada lagi new low di sini. So buat ke low. Ternyata situasinya adalah ngam-ngam soy 423. Ngam-ngam soy 423. Baik. Kalau ada 423 H4, ada satu zombie yang menghalang di sini. Seperti yang saya beritahu, saya suka. Ya Allah, saya suka sangat. Kenapa? Saya suka, saya pantang tengok bila zombie mati dalam situasi up, tiba-tiba dia mati. Alright. Contoh, dia naik kan. Naik memang laju lah. Tiba-tiba dia dimatikan. Zombie ni dimatikan. Saya suka sangat ambil sell di sini. Ataupun ambil buy kalau terbalik. Contoh. Ni. Saya suka sangat ni. Ini zombie yang last. Ni ambil buy di sini. Zombie last. Tapi di sini kalau di time frame kecil adalah. Tapi saya nak beritahu bagaimana time frame besar membenarkan kenaikan sesuai dengan time frame kecil pun ada di zombie mati di time frame kecil menjadi CB1. Memang benar. Lebih awal. Tapi time frame besar pun membenarkan situasi itu. Sebagai contoh, kalau kita tengok di sini kan, kita tengok yang kita dah beritahu tadi, di sini ada engulfing. Kawasan dah kawasan 423. Ngam. Lepas itu di sini of course dia ada support and resistance. Kalau tak dia tak boleh turun. Ngam. Di sini ada support and resistance sampai di sini. Di sini pula ada engulf. Ngam. So di H1 lah akan memberikan CB1. CB1 sini dah pecah. Alright. Di sini sudah berlaku CB1 pecah. Bila mana kita sebut engulf di H4, dia lagi besar lah. 4 batang candle H4, 1, 2, 3, 4 adalah sebatang candle. 4 batang H4 pula. 4 batang candle H1 adalah sebatang candle H4. Berlaku CB1 break. Di sini juga ada engulf. Diberikan oleh 15 minit. Lebih awal lah. So 4 batang 15 minit sama dengan sebatang candle H1. 1, 2, 3, 4. Okey, di sini ada dominant break. Oh, alamak, bosku. Semua ada di sini, bosku. Apa nak? Di sini pula ada A, B, C. Iaitu, okey, mari saya nak beritahu. Kalau jumpa dalam satu situasi lebih daripada 2 setup, dia memang strong. EL6. EL6. Ni. Banyak sangat ni setup kat sini ni. A, B, C, EL6. Dominant. Banyak sangat setup dekat sini ni. EL2. Combo punya pasal. Combo punya pasal tarik fiber daripada dominant break terlebih dahulu sampai 423. Ya, baik. Baiknya 6 terus sampai 423. Tapi tengok bila dia sampai 423 dia tidak memberikan divergent, dia memberikan convergent. Ini nak kena pandai baca AO ni. Dia bagi convergent secara automatik. Apa yang naik adalah pullback untuk buat new low. Dan baru kita akan tengok perfect divergent. So kalau kita nampak di sini ada convergent, janganlah tampak kuat sangat dulu. Ambil sebagai pullback dulu sehingga berlaku divergent dan baru kita boleh nak swing jauh sikit. Okey. Ini adalah bacaan saya daripada EA dan saya melihat
bila kata H4 ni complete, sudah pecah dia punya CB1, memang jatuh lagi lah. Ya, memang jatuh. Alright. Tunggu CB1 break, memang jatuh. Dan daily juga memang akan menyebabkan jatuh. Okey. Next kita tengok gol. Apa hal gol? Aku dah kata. Aku dah kata, aku pun tak masuk. Ngajar. Aduh. Nampak? So, apa yang penting di sini sebenarnya? Ambil sesuatu. Apakah yang sesuatu itu? Iaitu kita melihat kepada zombie. Yang pertama, kalau market ini dah break zombie yang asal, yang ini dah banyak kali kan? Dia dah banyak dah. Okey, break. Bila dia break, dia turun masuk balik. Ada zombie di sini. Saya ada sebenarnya. Bukan saya tak ada buy. Saya ada buy. Nanti saya tunjuk dalam grup. Ada bosku. Ada. Nanti saya tunjukkan. Saya tunjuk Mana boleh cikgu ajar, cikgu tak ada entry. Tapi tak ada besar lah. Sebab nak tunggu lagi besar tu. Tengok dalam grup. Oh, korang kata aku tak ada entry lah. Kau ingat aku guna apps ke? Sekejap saya tunjukkan. Nah, tu, tengok. Nampak? Ingat saya guna apps ke? Saya tak guna app tau. Ya, kalau kita zoom kan Alex, kita memang banyak kali terlepas. Tak dapat entry. Tapi tak apa, kita redor. Tapi saya ada. Walaupun satu, jadilah. Dapatlah 60, 70 tu. Tu dapat tu. Ingat apps lah. Apa pula kan dia masuk zombie tu? Aduh, korang ni. Ya Allah. Kan dia masuk zombie tu. Apalah. Kan dia masuk zombie ni. Kan? Masuk zombie kan? Itulah. Pakai app kan mudah. Oh betul, siapalah sendawa, tahulah tengah kenyang apa profit, sendawa sampai berbunyi-bunyi. Okey, alright, itu saja untuk malam ni, hampir pukul 11. Alright, alhamdulillah. Tapi ingat apa yang saya beritahu, ya, zombie kalau nak masuk ada cara dia, ada engulfingnya. Dia merujuk pada pattern yang berlaku di smaller time frame. Dua time frame yang saling support di antara satu sama lain, satu engulf, satu EL2 ataupun EL6 is a very good winning ratio. Itulah. Alright, itu saja untuk malam ni. Jumpa lagi pada minggu, insya-Allah minggu ni ada sebab lagi sekali lah. Alright, thank you all. Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.